Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Jaga diri, jaga kesihatan, minum air banyak-banyak. Okey. Hari ni hari Khamis, 21 hari bulan 1 2001. Okey, Ustaz, hari ni kita akan mulakan dengan mata pelajaran Sirah tahun 2. Okey. Sebelum kita nak start kelas, Ustazah cuma nak terangkan pada anak-anak semua, untuk sirah kita ada 4 topik besar. 4 topik besar atau 4 tajuk besar yang kita akan belajar nanti. Okey, yang pertama, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Okey, yang kedua, peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, keluarga Nabi Muhammad. Kalau kita tengok, sikit dia tajuk je, tapi sebenarnya dia punya tajuk-tajuk kecil dia banyak jugalah. Satu tajuk tu ada lebih kurang 4 tajuk kecil. Okey, jadi untuk hari ni kita akan Ustazah akan terangkan sedikit tentang peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk seperti yang ada di slide lah. Okey, untuk hari ni Ustazah cuma akan terangkan, ceritakan sedikit tentang pengorbanan Abdullah. Siapa itu Abdullah? Okay, kita akan tengok pada slide seterusnya. Okay, baik. Sebelum kita teruskan dengan tajuk kecil kita iaitu pengorbanan Abdullah. Okay, Ustazah akan ceritakan sedikit orang kata pengenalan. Pengenalan Abdullah ni adalah siapa dan daripada keluarga yang mana. Okey, Ustazah ceritakan sedikit. Abdul Muttalib. Okey, siapa kenal Abdul Muttalib? Okey, Abdul Muttalib ni siapa? Okey, Abdul Muttalib ni adalah datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abdul Muttalib bin Hashim ada anak yang bernama Abdullah. Okey. Abdul Muttalib ni adalah seorang pemimpin yang sangat terkenal di kota Mekah pada satu ketika dahulu. Okey, dan Abdul Muttalib ni juga orang sangat hormati dia, orang sangat sanjungi dia, dan orang sangat sayang pada dia, pada Abdul Muttalib ni. Okey, kemudian Abdul Muttalib ni juga dia bertanggungjawab, antara tugasnya adalah bertanggungjawab untuk mengendalikan urusan makanan dan minuman jemaah haji yang datang ke kota Mekah. Maknanya kalau ada jemaah haji yang datang ke kota Mekah, Abdul Muttalib lah yang bertanggungjawab untuk memberi makan, menyediakan minuman untuk para jemaah haji. Okey. Kemudian selain daripada Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, Abdullah juga ada adik-beradik yang lain. Maksudnya apa? Abdul Muttalib ni ada anak 10 orang. Selain pada Abdullah. Maksudnya 9 orang yang lain dan termasuk Abdullah adalah 10 orang. Jadi mempunyai 10 anak lelaki dan 6 anak perempuan. Maksudnya total berapa kalau 10 anak lelaki dan 6 anak perempuan? Total keseluruhan adalah 16 orang. Ramai tak anak Abdul Muttalib? Ramai kan? Okey. Kemudian Abdul Muttalib ni sebenarnya dia dah bernazar. Maksudnya bernazar ni macam dah niat. Dah niat untuk sembelih seorang anak sebagai korban jika dia dapat 10 anak lelaki. Disebabkan Abdul Muttalib ni ada 10 orang anak lelaki, sebab dia dah nazar, dia kata, kalau aku dapat 10 orang anak lelaki, aku nak sembelih salah seorang daripada anak dia. Okey, jadi tujuan dia apa? Tujuan dia nak sembelih salah seorang daripada anak tu? Adalah untuk mempertahankan keluarganya bila besar nanti, bila anak-anaknya besar nanti.
Jadi Abdul Muttalib ni pun cerita kepada 16 orang anak ni tadi, yang 10 orang lelaki dan 6 perempuan tadi. Abdul Muttalib pun bercerita tentang nazar tersebut. Jadi anak-anak ni pun nak tunaikanlah nazar tersebut, ikutlah apa kata-kata Abdul Muttalib tadi. Okey. Jadi jelas tak penerangan tadi? Okey, sebenarnya pendahuluan tadi cuma nak menceritakan siapa sebenarnya Abdul Muttalib, apa yang berapa orang anak Abdul Muttalib yang ada. Jadi Abdullah ni ada berapa orang adik-beradik. Jadi sebenarnya nak ceritakan tentang nazar yang telah dilakukan oleh Abdul Muttalib tadi. Apa nazar dia? Dia berniat untuk menyembelih salah seorang daripada anaknya, sebab dia dah kata, dia kata kalau aku ada anak 10 orang, aku nak bernazar nak sembelih salah seorang daripada anak tersebut. Okey, jadi sambungan untuk cerita tadi. Okey, jadi Ustazah nak terangkan sambungan daripada cerita tadi tentang pengorbanan Abdullah. Apa kaitan cerita tadi dengan pengorbanan Abdullah? Okey, tadi kita dah cakap pasal nak sembelih kan? Nak sembelih salah seorang daripada anak tersebut. Okey, jadi cuba tengok pada slide. Ustazah dah tulis sedikit. Ustazah dah letak sedikit orang kata cerita dia. Permulaan ceritanya. Okey, kalau tengok dekat slide dia kata apa? Abdul Muttalib meminta setiap anaknya menulis nama masing-masing pada anak panah dan diserahkan kepada penjaga berhala untuk proses undian. Abdul Muttalib ni dah suruh anak-anak dia tulis nama masing-masing. Tulislah nama Abdullah dan nama adik-beradik yang lain. Tulis dekat anak panah. Kalau zaman dulu tulis pada anak panah lah. Kalau kita nak buat undian, kita tulis kat mana? Kita tulis atas kertas kan. Kalau kita nak cabut undi, kita tulis nama atas kertas, kemudian kita buat cabutan undi. Tapi pada zaman Nabi dulu, Abdul Muttalib minta supaya anak-anaknya menulis nama mereka di atas anak panah. Untuk apa? Apa tujuan dia? Adalah untuk membuat cabutan undian. Undian untuk apa ni? Undian untuk apa? Undian untuk pilih siapa yang kena sembelih. Abdullah ke? Adik Abdullah ke? Ataupun adik-beradik yang lain ke? Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Baik, kemudian apabila undian dilakukan, saya untuk bantu untuk baca sikit ya. Apabila undian dilakukan, nama yang keluar ialah Abdullah. Beliau adalah anak Abdul Muttalib yang baik. Abdullah ni anak Abdul Muttalib yang baik. Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Kaabah untuk disembelih, namun orang-orang Quraisy menghalang niatnya itu. Undian ni dah buat ni, dah cabut undian, dah cabut panah tadi, dapat nama Abdullah. Jadinya bila dah dapat nama Abdullah, orang-orang Quraisy minta supaya Abdul Muttalib batalkan niat tersebut, supaya jangan sembelih Abdullah ni. Sebab Abdullah ni adalah anak yang sangat baik. Jadi apa yang mereka lakukan seterusnya? Baik, seterusnya orang-orang Quraisy, saya terbacakan ya, orang-orang Quraisy mencadangkan supaya Abdul Muttalib bertemu dengan tukang tilik, ataupun kita panggil dia peramal, untuk meminta nasihat menyelamatkan nyawa Abdullah. Jadi tukang tilik ni ataupun peramal ni mencadangkan supaya nama Abdullah tu ditulis pada anak panah untuk diundi bersama 10 ekor unta. Macam tadi Abdul Muttalib suruh anak-anaknya tulis nama masing-masing atas anak panah. Kini nama anak-anak Abdul Muttalib lah. Tapi bila Abdul Muttalib berjumpa dengan tukang tilik ataupun peramal, peramal tu suruh Abdul Muttalib menulis nama Abdullah atas anak panah, dan anak panah yang lain tu tulis nama-nama unta bersama 10 ekor unta untuk dibuat cabutan undian sekali lagi, supaya nak tengok siapa yang akan kena. Sebabnya
waktu tu orang punya sayangnya pada Abdullah. Jadi diorang buat juga macam tu supaya nama Abdullah tu tidak terkena. Okey, jadi apa yang terjadi seterusnya? Okey, setelah beberapa kali undian, tetap nama Abdullah yang terpilih. Hal ini berulang sehingga 10 kali dan jumlah unta meningkat kepada 100 ekor. Undian dah dibuat beberapa kali. Mula-mula 10 ekor. Mungkin lepas tu naik pula 20 ekor, 30 ekor. Sampailah 100 ekor. Tetap bila cabut undian tu tetap nama Abdullah yang naik. Bukan nama unta. Jadi apa yang perlu mereka lakukan? Apa yang terjadi selepas ini? Okey, kita tengok Okey, jadi setelah undian tu dicabut, akhirnya nama Abdullah, nama unta yang keluar, bukan nama Abdullah dah. Jadi akhirnya bila nama unta yang keluar, Abdul Muttalib memutuskan untuk menyembelih unta tersebut. Maka Abdullah tidak jadi disembelih. Unta juga disembelih. Semua orang takut kan? Kenapa Abdullah tu nak kena sembelih kan? Sian kat dia kan? Okey, tapi itulah sebenarnya pengorbanan seorang anak kepada seorang bapa. Okey, kalau baca kat sini, akhirnya undi yang keluar adalah unta. Kemudian unta tersebut disembelih sebagai ganti kepada Abdullah. Okey, kemudian dah tak jadi sembelih. Abdul Muttalib memilih Aminah binti Wahab untuk dikahwinkan dengan anaknya Abdullah. Siapa Aminah binti Wahab? Siapa tahu? Okey, Aminah binti Wahab tu adalah isteri Nabi, ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Maaf ya, tersasul. Okey, Aminah binti Wahab adalah ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Isteri kepada Abdullah. Jadi mereka pun berkahwin. Jadi Aminah ni sebenarnya adalah wanita Quraisy yang sangat mulia. Sebab tu Abdul Muttalib kahwinkan juga kahwinkan juga Abdullah ni dengan Aminah. Okey, orang baik kan? Siapa yang tak nak, betul tak? Jadi anak-anak, apa pengajaran yang kita dapat daripada kisah ni? Siapa tahu? Okey, pengajaran yang kita dapat, bila kita sentiasa buat baik dengan masyarakat, kita sentiasa buat baik dengan orang, kita akan dihormati. Kemudian yang kedua, kita perlu hormat kepada ibu bapa. Kena dengar cakap ibu bapa. Kita tak boleh lawan cakap ibu bapa. Bila kita ikut cakap ibu bapa, banyak ganjaran pahala yang kita akan dapat dan kita akan disayangi. Kita akan disayangi oleh semua orang. Bukan mak ayah je sayang kita. Cikgu-cikgu, kawan-kawan, kan, orang sekeliling, tok, nenek, semua sayang kan kita kalau kita berbuat baik dengan masyarakat. Berbuat baik dengan ibu bapa. Taat dengar cakap ibu bapa. Jangan lawan walaupun tak boleh tak nak tak nak pun tak boleh. Jadi sebenarnya besar pengorbanan Abdullah ni. Cuba anak-anak letakkan diri anak-anak dekat tempat Abdullah. Agak-agak nak tak disembelih? Mesti tak nak kan? Kalau ada yang nak tu Sazah hebat lah. Memang hebat. Orang kata boleh mengorbankan diri. Tapi kita tengok pengorbanan seorang anak kepada ayahnya, ikut apa yang ayah minta. Maksudnya ikut apa yang ayah tu dah nazar. Sebab kita kalau tak tunaikan nazar tu, kita akan berdosa lah kan, sebab kita dah niat. Jadi sebab tu Abdul Muttalib tetap juga nak sembelih Abdullah. Sampailah kaum Quraisy mencadangkan supaya berjumpa dengan tukang tilik, dan akhirnya unta yang disembelih kan. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Sedikit cerita tentang pengorbanan Abdullah. Anak-anak semua betul-betul kena faham tentang pengorbanan Abdullah ni. Okey.
Sekiranya ada yang tidak faham macam biasa, boleh WhatsApp Ustazah. Boleh tanya apa-apa soalan. InsyaAllah Ustazah akan jawab. Ustazah minta maaf kalau ada tersilap kata sepanjang Ustazah bercakap ni. Kot tersalah bahagian, ada beberapa bahagian tu Ustazah minta maaf lah. Okey, jadi untuk sirah hari ni itu saja. Okey, insyaAllah kita akan jumpa pada masa akan datang. Okay, untuk anak-anak semua jaga diri, jaga kesihatan. Sentiasa basuh tangan, sanitize tangan. Okay, jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.